Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Manchester United versus Barcelona dalam saingan UEL. Boleh dikatakan game yang paling hype lah pada perlawanan semalam. Memang sangat best, memang best gila siapa tengok game semalam. And yang mana keputusan berakhir dengan seri 2-2. Rashford skor 1, Konde skor unggul dan gol Barcelona dijaringkan oleh Marcos Alonso dan juga daripada Rafinha. So pada perlawanan ni juga kita boleh lihat aksi yang ditunjukkan oleh kedua-dua goalkeeper pasukan memang sangat-sangat cemerlang. Stegen menunjukkan aksi yang cemerlang untuk menafikan beberapa percubaan dari MU dan juga begitu dengan De Gea yang menafikan beberapa percubaan dari Barcelona yang hampir menjadikan gol. Tetapi kedua-dua goalkeeper ni mempunyai persamaan apabila mereka dibolosi dari sudut near post. So benda tu agak sedikit kelakar sebab dua-dua dah cemerlang tetapi dua-dua juga dibolosi dari sudut near post. Tak jadi, tanpa membuang masa, marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Manchester United dahulu. Apakah perkara yang positif dan juga perkara yang boleh kita bincangkan secara keseluruhan mengenai penambahbaikan oleh Erik ten Hag ketika second half. Seperti mana yang kita tahu, waktu first half memang MU boleh dikatakan tidaklah mengawal ataupun tidak mempunyai ball position yang terlalu banyak. Tetapi in term of effective dan juga create chance ataupun mencipta peluang, MU lebih berbahaya di first half berbanding Barcelona. Even Barcelona pegang bola. Jadi apakah taktikal yang diterapkan oleh Erik ten Hag ketika first half? Jadi kalau kita lihat di first half, Erik ten Hag telah meletakkan Weghorst as number 10 pada perlawanan ni. Sebab kita tahu pada last game lawan Leeds, Weghorst bermain sebagai number 10 memang sangat bagus dari segi link up play. Dan untuk game kali ni kita boleh tengok Weghorst diguna pakai sebagai number 10 sekali lagi untuk bermain di belakang Rashford dan dia letak Bruno di bahagian kanan dan juga Sancho di bahagian kiri. Di bahagian tengah kita ada Casemiro dan juga Fred lah untuk membantu bahagian hadapan dan juga untuk sebagai backup ataupun support kepada back four pasukan MU. Jadi ketika second half masuk, kita boleh nampak yang mana apa yang dilakukan oleh pasukan MU memang sangat-sangat efektif dan sangat-sangat berlainan, terutamanya daripada segi penggunaan Fred. Yang mana untuk penggunaan Fred pada first half kita boleh dikatakan Fred tidaklah bermain dengan begitu baik apabila banyak mistake yang dia buat, terutamanya dari segi miss passing, yang mana passing beliau terlalu kalang kabut ataupun terlalu mudah untuk di-intercept oleh pihak lawan, dan dia juga tak banyak join the attack dan pressure beliau kadang-kadang tidak memberi impak yang positif untuk merampas balik bola daripada kaki pemain Barcelona lah. Tetapi masuk second half kita boleh nampak Fred menjadi seorang player yang lebih bagus dan lebih baik dalam decision making yang dibuat, pressing yang dibuat dan juga passing yang dibuat. Boleh dikatakan apabila masuk second half, Fred adalah seorang player yang sangat masterclass di bahagian midfield. Even dia tak dapat support yang banyak oleh Casemiro, tetapi Fred menunjukkan work rate yang sangat tinggi dan dia juga banyak untuk bermain dengan lebih tinggi ataupun untuk memberi bantuan dan support kepada Weghorst dan juga Rashford di bahagian hadapan. So bila mana masuk second half, Fred berjaya melakukan tugas untuk membantu bahagian attacking dengan lebih baik dengan melakukan pressing yang on point. Dia punya interception bagus dan dia punya involvement ataupun penlibatan ketika pasukan MU menyerang dan juga counter lebih bagus dan berjaya untuk memastikan yang satu hantaran berjaya dilakukan oleh Rashford kepada Rashford untuk Rashford score. So bermaksud di sini apabila masuk second half memang Fred dah jadi orang lain, dan daripada segi taktikal yang diterapkan oleh Erik ten Hag, saya tak tahulah apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag dalam dressing room, apa yang dia kata dekat Fred sampai Fred boleh perform sampai macam tu di second half, menunjukkan yang memang Fred ni dia adalah orang kata apa, typical offensive punya midfield yang boleh buat kerja dengan baik ketika menyerang, dan dalam masa yang sama daripada segi defensive streak dia boleh melakukan pressure yang bagus dan juga mempunyai tahap work rate yang tinggi untuk memastikan dia boleh menghalang gerakan Barcelona ketika Barcelona in position, dan ketika Barcelona out position dia boleh involve dengan penlibatan untuk membantu serangan pasukan MU. So there is a
good thing tentang Erik ten Hag guna Fred di second half. Itu perkara yang pertama lah. Perkara yang kedua tentang saya cakap tadi adalah tentang Weghorst as a number 10. Jadi apabila Weghorst bermain sebagai number 10 ataupun sebagai pemain di belakang Rashford ni, dia kegunaan dia adalah satu, of course nak menang aerial duel. Yang kedua adalah untuk link up play dan dia nak dapat the first ball dan dia nak open game, sama ada open kepada bahagian wide area dan sebagainya lah. Jadi kegunaan Weghorst lebih kepada untuk maintain dan juga untuk mengekalkan posisi ataupun bola di bahagian tengah dan juga untuk memenangi the first ball. Dan benda tu dalam 90 minit ataupun dalam perlawanan ni boleh dikatakan Weghorst bermain dengan sangat baik apabila beliau berjaya menang first ball, beliau berjaya untuk create link up dan juga passing yang bagus kepada bahagian winger dan juga bahagian hadapan. Tetapi apa yang menjadi permasalahan dalam penggunaan Weghorst as a number 10 ni adalah dari segi konsep man to man marking yang diguna pakai oleh Xavi dalam game ni. Yang mana kalau kita lihat Xavi meletakkan Casey untuk sentiasa menjaga Weghorst ketika dalam situation ataupun situasi ketika MU mendapatkan goal kick. Bermaksud dia nak kick off daripada goal kick itu, maka di situlah Casey akan sentiasa menjaga Weghorst. Sebab apa? Sebab Casey ni dari segi fizikal dia ada body yang solid dan juga bagus lah. So apabila dia menjaga Weghorst tak boleh nak bergerak ataupun challenge untuk memenangi the first ball, untuk create the game, bagi open jadi game lebih kepada offensive play lah. So apabila dalam situasi dalam aerial duel dan sebagainya, memang kita boleh tengok Casey sentiasa menjaga pergerakan yang sangat rapat kepada Weghorst supaya Weghorst tak ada space dan Weghorst tak boleh nak open game dan juga tak boleh nak create space kepada tim dia yang lain. So benda tu memang sangat efektif daripada Barcelona untuk mengekang pergerakan daripada Weghorst as a number 10. Sebab apa? Sebab Weghorst ni kita tahu dia ada kelemahan. Salah satu kelemahan dia adalah daripada segi dia tak ada dribbling skill dan dia tak ada ball control yang bagus. So bila mana kena man marking dan dijaga dengan rapi, ditutup ruang, maka Weghorst akan kehilangan bola dengan mudah lah. So bila mana Barcelona melakukan pressure ataupun tekanan, maka di situ Weghorst tak boleh nak tenang dan tak boleh nak terlalu kompos untuk create ruang kepada player-player yang lain, ataupun dia tak boleh nak deliver bola kepada player-player yang lain, menyebabkan player-player Barcelona seperti Casey dengan mudahnya boleh rampas balik bola daripada kaki Weghorst hanya dengan challenge ataupun dengan pressing yang sedikit sahaja. So Weghorst dia tak boleh keluar daripada pressure yang dilakukan oleh Barcelona, terutamanya di bahagian tengah. Itu antara kelemahan Weghorst lah. Yang ketiga, apabila kita berbicara tentang MU, apa yang boleh saya puji adalah mengenai Rashford. Rashford memang game ni adalah sangat-sangat world class punya performance lah. Bagaimana dia menjaringkan gol melalui gol pertama tu, kita boleh tengok yang mana Rashford berjaya mencari space, ruang yang di antara Marcos Alonso dan juga di antara Jordi Alba. So dia nampak space yang ada begitu, so dia exploit space tersebut dan masuk sebab dia tahu kelemahan daripada Alonso. Dan yang second pula adalah daripada segi assist ketika situasi set pieces, yang mana kalau kita lihat sebenarnya Rashford ni memang on fire dan juga memang sangat perform ketika situasi set piece, terutamanya dari segi free kick ataupun daripada segi corner kick, yang mana sebelum tu MU ada dapat free kick berhampiran dengan di box. So apa yang dilakukan oleh Rashford adalah daripada segi off ball movement dan juga positioning beliau pandai untuk react, untuk berada di tempat yang benar ataupun tempat yang tepat untuk menerima bola. So kalau kita lihat ada beberapa certain situation off ball movement dan juga pergerakan tanpa bola dilakukan oleh Rashford, dan beliau berjaya untuk menempatkan positioning yang betul apabila MU bermain dengan direct untuk dia memenangi bola. Dan kalau kita lihat pada second half dan juga di first half, apa yang dilakukan oleh MU adalah mereka bermain dengan lebih direct play. Sebab apa MU bermain dengan lebih direct dan juga long ball untuk mencari Rashford, ataupun dari segi kata yang lain adalah counter, adalah disebabkan Barcelona bermain dengan high line. Sangat-sangat tinggi Barcelona main. So apa yang dilakukan oleh MU adalah mereka meletakkan seorang player yang pantas ataupun laju seperti Rashford untuk get in the behind, belakang pertahanan, dengan hantaran-hantaran yang
dibuat di belakang pertahanan. So apa yang berlaku di second half, memang penggunaan Rashford adalah mereka mengutilizekan ataupun memang memaksimumkan penggunaan Rashford untuk bermain secara direct, dan benda itu berhasil apabila Rashford berjaya membuat larian-larian di belakang pertahanan, berjaya beat Conde, berjaya beat Alonso beberapa kali dalam situasi direct lebihan, dan dalam masa yang sama dalam situasi set pieces pun dia berjaya untuk create beberapa movement yang hampir menjadikan gol. Satu daripada free kick tu hampir untuk dia buat cutback masuk dalam gol, memang Bruno passing okey lah kat dia. Yang kedua daripada segi corner kick yang mana Rashford dapat bola, dia boleh bawa masuk sampai lepas tu dia passing masuk kotak penalti, on goal oleh Conde. So daripada segi tactical implemented dan penggunaan Rashford yang dalam game ni memang berhasil apabila MU bermain dengan lebih direct. So memang boleh dikatakan Rashford punya decision making, off ball movement, positioning, dia punya reaction toward the passing dah memang excellent, dah memang superb. So memang boleh saya bagi pujian lah kepada Marcus Rashford. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita lihat lagi dalam penggunaan MU, terutamanya di bahagian fullback, Malaysia dan juga Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka untuk game ni boleh saya katakan dia bermain dengan baik, tetapi dia ada mistake yang menyebabkan hampir dihukum oleh pemain-pemain Barcelona. Okey, Wan-Bissaka kalau kita lihat dari segi penggunaan beliau lebih kepada untuk support dan juga mengekang asakan daripada Jordi Alba. Tetapi apa yang menarik tentang taktikal Barca adalah mereka berjaya menyebabkan Wan-Bissaka tempat dia adalah terlalu expose ataupun terlalu kosong dan mudah dieksploit, yang akan saya terangkan dalam taktikal Barcelona nantilah. Tetapi apa yang perlu kita faham, Wan-Bissaka pada game ni bagi saya in term of supporting play untuk memberi bantuan kepada bahagian hadapan, dia adalah player yang sangat bagus. Dia berjaya untuk involve dengan gameplay yang menarik, ada satu shoot yang bagus dilepaskan dan sebagainya. Tetapi in term of defending, mungkin saya rasa better kita letak Dalot untuk memastikannya ruang tersebut tidak terlalu expose. Sebab apa? Sebab kelemahan Wan-Bissaka ni adalah salah satu daripada segi dia punya awareness di dalam padang, yang mana apabila dia nak turning ataupun dia nak biarkan bola, dia tak scan dulu sama ada player lawan ataupun tak berhampiran. Sebaliknya bila bola sampai kat dia nak turning, dia turning ikut suka, dia buat body turn ikut suka, tengok-tengok ada pemain lawan, dan hampir menyebabkan MU kena gol melalui Jordi Alba lah salah satunya kan. So benda tu menampakkan Bissaka ni dia adalah ancaman ketika attacking trade, tetapi dalam defensive trade dia agak menyebabkan MU berada dalam kedudukan yang senang untuk diexploit. Begitu juga dengan Malaysia. Malaysia boleh dikatakan untuk game ni Rafinha memang menjadikan dia adalah focus point untuk beat pertahanan MU lah. Rafinha memang on point gila game ni kan. Boleh dikatakan Malaysia memang kena banyak kali dengan Rafinha kan. Tetapi apa yang saya nak sampaikan dekat sini, Malaysia even dia kena banyak sekali, dia is a good player, tetapi in term of attacking, dia tak boleh nak membantu attacking sebanyak mana macam dia macam mana Shaw kalau main kat left back. So benda tu juga menjadi permasalahan kepada MU lah pada perlawanan ni. Dan yang terakhir adalah tentang Casemiro, yang mana untuk game ni Casemiro dia punya semangat memang saya puji lah. Tetapi in term of bila kena pressure, boleh dikatakan Casemiro adalah player yang tak boleh nak keluar daripada pressure yang dilakukan. Dia tak cukup kompos kan. Jadi apabila tak cukup kompos, dia banyak buat miss pass. Senang cerita, MU game ni banyak gila buat miss pass, passing kepada pemain Barcelona dan sebagainya, menyebabkan Barcelona berjaya untuk mendapatkan kembali bola dan melakukan attacking ke arah pasukan MU. So benda tu akibat daripada pressure yang dilakukan oleh Barcelona, dan MU pula tak ada orang ataupun tak ada player yang boleh control the tempo selepas Eriksen injured. So bila mana kena pressure, MU galang kabut, tak boleh nak keluar daripada pressure tersebut dan tak boleh nak bermain dengan terlalu free lah. Jadi menyebabkan MU seakan-akan ketika build up phase, mereka menghadapi kesukaran apabila ditekan oleh pemain-pemain Barcelona, terutamanya di bahagian tengah lah. Mereka ada Gavi dan sebagainya. Jadi secara kesimpulannya, MU pada perlawanan ni memang deserve untuk seri 2 sama, walaupun pada hakikatnya mereka boleh menang, tetapi nak buat macam mana, mereka terpaksa 2 sama, tak ada gol tempat lawan lah sebab dah dibatalkan away rule. So mau tak mau mereka kena menang lah dekat Old Trafford nanti. Jadi itu untuk MU. Untuk Barcelona pula, apa yang boleh saya katakan daripada segi tactical implemented, apa yang dibuat oleh Barcelona memang sangat-sangat superb. Yang mana kalau kita lihat dari fasa build up phase, mereka akan cuba bermain dengan De Jong drop deep as a number 4 and dia akan bermain as a
pivot. Tetapi yang menjadi permasalahan kepada De Jong adalah beliau tidak terlalu selesa untuk turun untuk menjadi number 4, kan, sebab walaupun dia pivot, dia sepatutnya bermain as a number 10, as a number 8. Tetapi apabila dalam perlawanan ni boleh dikatakan tanpa kehadiran Busquets, boleh dikatakan De Jong lebih kepada as a number 4, yang menyebabkan De Jong tak boleh nak ada free roaming ataupun tak boleh naik lebih tinggi untuk bergerak dengan lebih bebas untuk membantu bahagian tengah. That is why kenapa bahagian tengah pasukan Barcelona tak boleh nak create banyak lagi attacking punya style dan tak boleh nak control bahagian tengah dengan sangat baik lah. Even mereka De Jong bermain as a pivot, tetapi dia terpaksa bermain dengan lebih deeper tanpa kehadiran Busquets, so dia tak boleh nak roam dengan terlalu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat benda yang bagus tentang Barcelona ni adalah mereka bermain dalam corak fast winger. Fast winger ni bermaksud apa? Sebab mereka letak Gavi di bahagian kiri, so obviously lah Xavi akan jadi left winger ataupun jadi left wing forward. Tetapi yang menjadi kebijaksanaan daripada Xavi ni, kalau kita tahu memang ini adalah gameplay Barcelona, kebijaksanaan daripada Xavi ni adalah Gavi dia akan jadi fast winger, bermaksud dia akan drop lebih kepada half space, so dia akan involve di bahagian tengah untuk bergandingan dengan Pedri dan juga Kessie ketika mereka build up phase. Jadi apabila Gavi dia drop lebih kepada bahagian tengah, dia akan attract Bissaka untuk follow up bahagian follow kepada Gavi lah. Jadi apabila Gavi dah kena attract ataupun Bissaka dah kena attract, maka tempat Bissaka tadi dia akan terexpose, so akan kosong. Macam itulah yang saya kata, sebab apa? Bissaka terexpose tempat dia tadi. Jadi apabila Gavi dah attract Bissaka naik lebih ke atas, maka di sinilah Barca akan use ataupun utilize ruang kosong tersebut untuk mencari Jordi Alba. So Jordi Alba dia akan cover up tempat winger, dia akan naik lebih tinggi. Begitu juga dengan Alessandro Balde yang ganti Jordi Alba di second half. So benda tu akan di-exploit. Dan kenapa benda ni menyebabkan exploit? Kenapa Bissaka tak boleh stay je kat situ? Sebabnya adalah bantuan daripada Lewandowski juga bermain as a number 9, tetapi untuk game ni dia pandai. Apabila Gavi dia masuk jadi fast winger, dah masuk ke kawasan half space, apa yang dilakukan oleh Lewandowski ketika Barca cuba build up daripada deeper adalah Lewandowski pun dia akan attract untuk turun lebih ke bawah untuk attract Varane dan juga Shaw, lebih fokus kepada beliau. So apabila Varane dah naik lebih tinggi untuk fokus kepada Lewandowski, mau tak mau Bissaka pun kena follow up. So benda tu menyebabkan MU senang kena expose di bahagian kanan, di bahagian kiri Barcelona lah. Apabila Bissaka punya tempat banyak expose disebabkan kebijaksanaan daripada pemain-pemain Barcelona daripada segi open game. So that is a good thing lah. Cumanya untuk game ni, apa yang boleh saya katakan, penggunaan Konde di bahagian centre back dan juga Alonso sebagai centre back adalah memang benar-benar permasalahan yang besar dilakukan oleh Xavi. Saya tak tahu kenapa dia rotate player macam tu. Sebab apa? Sebab boleh nampak lah yang Konde ni overrated, Alonso tak boleh nak bermain dengan efficient sebagai centre back, dan Araujo pun tak boleh nak main dengan bagus di bahagian kanan. So there is something yang pelik lah kenapa Xavi letak macam tu kan. So secara performanya, Pedri injured, lepas tu barulah performance Barcelona dia agak drop down sikit lah selepas Pedri injured. Jadi secara overallnya Barcelona taktikal dah bagus, tetapi MU berjaya cari dan kena pasti, tetapi daripada segi game ni boleh katakan seimbang. So memang game yang menarik lah siapa tengok semalam. Jadi tu je lah. Assalamualaikum.